Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami akan melakukan pembentangan GISC 1082. Jadi ini ialah ahli kumpulan kami yang diwakili oleh Muhammad Akmal Husni, saya Muhammad Fahmi Amri dan yang ketiga ialah Muhammad Hizami. Di agenda kami ialah menceritakan tentang isu kenaikan harga petroleum dan sumber tenaga alternatif. Isu yang kedua ialah pandemik COVID-19 kepada ekonomi global. Kita pergi kepada isu yang pertama iaitu perubahan harga petroleum dan sumber alternatif. Pertama, kita perlu mengetahui apakah itu maksud daripada petroleum dan sumber tenaga alternatif. Petroleum merupakan sebatian pelbagai hidrokarbon, terutama sirih alkana, dan biasanya didapati di bahagian atas kerak bumi. Petroleum merupakan sejenis sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Petroleum biasanya digunakan sebagai bahan bakar, pelincir dan seumpamanya. Tenaga alternatif pula merupakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Sumber tenaga alternatif digunakan bagi menggantikan sumber bahan bakar, sumber bahan api, contohnya tenaga suria, angin, hidro dan seumpamanya. Jadi kita pergi kepada isu konflik yang pertama, petroleum. Harga petroleum ini berubah mengikut tempoh dan berubah bergantung kepada jumlah permintaan. Lebih dari 50% bekalan minyak mentah berpusat di 5 negara Timur Tengah iaitu Arab Saudi, UAE, Iraq, Qatar dan Kuwait. Akibat daripada konflik yang berlaku di antara negara Timur Tengah ini, maka produktiviti minyak tidak dapat mencapai tahap yang maksimal. Hal ini menjejaskan harga minyak sedunia. Isu kedua ialah penurunan harga minyak mentah. Pada masa ini, bekalan minyak dunia adalah kira-kira 1 hingga 2 juta tong melebihi daripada permintaan. Lebihan tong ini akan disimpan dalam suatu tempat. Lebihan ini dinamakan sebagai inventory. Semakin besar jumlah inventory, maka semakin besar kemungkinan harga minyak dunia akan jatuh kerana minyak yang tidak muat di inventory jadi melimpah di pasaran. Isu seterusnya ialah krisis kewangan yang ada di Amerika Syarikat menyebabkan harga saham global jatuh dan melemahkan kadar wang mata Amerika Syarikat. Pembelian minyak dikaitkan dengan penggunaan mata wang Amerika Syarikat. Maknanya, jika terdapat penurunan mata wang, ia akan menjejaskan nisbah keuntungan yang bakal diterima oleh negara pengeluar dan akan menjejaskan harga minyak dunia. Jadi, ini ialah contoh rantaian reaksi akibat perubahan harga petroleum. Jadi, bermula pada negara pengeksport yang mengeksportkan minyak mentah mereka kepada negara yang bergantung kepada import minyak. Seterusnya akan mempengaruhi sektor ekonomi sebuah negara itu dan akhirnya akan mempengaruhi kepada pengguna. Seterusnya kita lihat kesannya kepada sektor ekonomi negara. Daripada sektor industri dan pengeluaran, sektor industri dan pengeluaran akan mengalami peningkatan kos produk disebabkan oleh kos pengeluaran tenaga yang meningkat. Ini kerana sebuah industri pengeluaran memerlukan kepada petroleum sebagai pembekal tenaga. Hal ini boleh menyebabkan kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara menyeluruh kerana banyak industri bergantung kepada tenaga fosil. Kedua ialah sektor pengangkutan. Kenaikan harga bahan bakar dapat menyebabkan peningkatan kos operasi bagi syarikat pengangkutan, termasuk penerbangan, penghantaran barang dan pengangkutan darat. Kos tambahan ini mungkin akan dipindahkan kepada pengguna dalam bentuk kenaikan kadar atau harga produk. Kesan positif dari ini adalah dapat menggalakkan inovasi dalam teknologi kenderaan yang lebih cekap tenaga atau beralih kepada sumber tenaga alternatif. Seterusnya kepada pengguna iaitu mengalami penurunan daya beli kerana kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Pengurangan pengeluaran pengguna yang ada pada gilirannya boleh memperlambat pertumbuhan ekonomi. Golongan masyarakat berpendapatan rendah mungkin lebih terkesan kerana bahagian yang lebih besar daripada pendapatan mereka diperuntukkan untuk keperluan asas seperti bahan bakar dan makanan. Seterusnya, ketidakstabilan dalam pasaran kewangan global. Jadi negara-negara yang sangat bergantung pada import minyak mungkin menghadapi defisit dalam baki perdagangan yang lebih besar yang boleh mempengaruhi nilai tukar mata wang dan kestabilan ekonomi negara. Seterusnya, kita beralih pula kepada tenaga alternatif yang boleh menggantikan petroleum. Yang pertama ialah hidroelektrik. Tenaga ini adalah antara alternatif yang popular bagi negara-negara yang membangun kerana hanya mementingkan keberadaan sumber air sahaja. Lebih tepatnya, tenaga ini dapat dijalankan di sebuah kawasan jika kawasan tersebut mempunyai aliran air yang deras.
Aliran air yang deras ini contohnya di kawasan air terjun membolehkan tenaga elektrik yang tinggi dihasilkan. Jadi, bersesuaianlah dengan Malaysia kerana ada tempat yang sesuai untuk menggunakan tenaga ini atau tempat yang strategik untuk membina empangan hidroelektrik ini. Seperti di Tasik Kenyir, adanya empangan Kenyir, dan contoh lain pula ialah di negeri Sarawak iaitu adanya empangan Bakun. Tambahan pula, kos yang rendah diperlukan dalam sumber tenaga hidroelektrik ini berbanding sumber lain seperti tenaga nuklear. Selain itu, sumber hidroelektrik juga mesra alam kerana tidak menggunakan bahan api seperti petroleum. Jadi kita telah melihat mengenai kebaikannya. Jadi mari kita selami dulu bagaimanakah uh, empangan hidroelektrik ini berfungsi. Jadi caranya ialah aliran air yang jatuh dari kawasan air lebih tinggi membolehkan turbin digerakkan, seterusnya menyebabkan generator elektrik menghasilkan tenaga elektrik. Walaupun begitu banyak manfaat yang kita peroleh daripada tenaga ini, tetapi ada beberapa kekurangan daripada sumber ini. Antaranya dapat mengganggu habitat air di kawasan pembinaan. Bukan setakat ganggu, pembinaan empangan juga boleh memusnahkan habitat semula jadi. Akhir sekali, pengambilan tanah yang luas juga diperlukan untuk membina empangan ini. Seterusnya, kita beralih pula kepada tenaga yang kedua iaitu solar. Jadi bersesuaian dengan namanya, tenaga ini memerlukan cahaya matahari sebagai sumber utamanya. Kebiasaannya, kita biasa dengar tenaga ini digunakan di rumah. Kerana banyak kebaikan yang boleh kita dapat jika kita gunakannya, walaupun pada awalnya harga untuk membelinya adalah mahal. Antara kebaikan bila kita menggunakan tenaga solar ini ialah dapat mengurangkan bil elektrik. Selain itu, kos penyelenggaraannya juga berada pada harga yang rendah. Penggunaan sistem solar ini secara umumnya tak memerlukan banyak penyelenggaraan kerana perkara yang penting ialah memastikan panel solar sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Walaupun banyak kebaikan, tetapi ada juga kekurangannya apabila kita menggunakan tenaga ini. Antaranya ialah kebergantungan kepada cuaca. Bermakna, penyerapan cahaya matahari tak boleh dilakukan sekiranya cuaca pada hari itu ialah hujan lebat. Selain berfungsi di rumah, tenaga solar juga berfungsi dalam sistem lain, contohnya sistem telekomunikasi. Selain penggunaan panel solar, terdapat juga cara lain untuk mengumpulkan tenaga ini. Contohnya, loji pengumpulan tenaga suria. Tetapi persoalannya, bagaimanakah fungsi sehingga tenaga solar ini boleh dirubah sehingga menjadi tenaga elektrik? Baiklah, caranya ialah cahaya matahari akan ditukarkan kepada tenaga suria melalui panel solar, kemudian tenaga tersebut akan disimpan. Di negara kita, Malaysia, dikira sebagai sebuah negara yang beruntung dalam penggunaan tenaga solar kerana Malaysia ini menerima sinaran matahari yang banyak dan cukup kerana berada pada garisan khatulistiwa. Seterusnya, kita beralih pula kepada tenaga alternatif yang terakhir iaitu biogeosim. Jadi, tenaga ini berasal daripada sisa tumbuhan dan sisa pertanian seperti tandan kelapa sawit, jerami padi, tempurung kelapa, sisa sampah dan juga najis haiwan. Tenaga ini sebenarnya boleh ditukarkan kepada 3 bahan iaitu gas ataupun syngas, pepejal ataupun biofuel dan cecair ataupun black carbon. Dan di Malaysia, kita tahu kelapa sawit ini adalah antara industri yang paling banyak dan juga paling popular. Jadi tidak heranlah kelapa sawit ini menjadi sumber utama bagi mendapatkan tenaga biogeosim. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan mengenai ekonomi semasa. Perubahan harga minyak mentah global dan penggunaan sumber-sumber alternatif memainkan peranan penting dalam ekonomi Malaysia. Berikut adalah beberapa perubahan yang dapat dilihat dalam ekonomi Malaysia akibat perubahan harga petroleum dan penggunaan sumber-sumber alternatif. Yang pertama ialah pendapatan negara. Malaysia adalah pengeluar minyak mentah yang signifikan dan perubahan harga minyak mentah global akan mempengaruhi pendapatan negara dari hasil eksport minyak mentah. Apabila harga minyak mentah meningkat, pendapatan negara akan meningkat dan sebaliknya, jika harga minyak mentah menurun, kerajaan Malaysia biasanya memperuntukkan
sebahagian daripada pendapatan negara untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial dan pelbagai program ekonomi untuk memajukan negara. Dengan itu, perubahan dalam harga minyak mentah global boleh memberi kesan besar terhadap keupayaan kerajaan Malaysia untuk membiayai program-program ini. Seterusnya ialah kos hidup. Harga minyak mentah mempengaruhi harga petrol dan barangan yang menggunakan petrol sebagai bahan bakar. Jika harga minyak mentah meningkat, harga petrol dan barangan yang menggunakan petrol sebagai bahan bakar juga akan meningkat dan ini akan mempengaruhi kos hidup penduduk. Kenaikan harga minyak mentah juga boleh menyebabkan inflasi kos sara hidup dan boleh mempengaruhi harga barangan asas seperti makanan, minuman dan barangan rumah tangga yang bergantung pada pengangkutan. Hal ini dapat memberi kesan terhadap kuasa beli penduduk dan menjadikan kos hidup lebih tinggi. Seterusnya pula, pertumbuhan ekonomi. Malaysia telah meningkatkan penggunaan sumber-sumber alternatif seperti solar dan hidroelektrik untuk mengurangkan kebergantungan pada minyak mentah dan meningkatkan kebolehpercayaan bekalan tenaga. Ini boleh membantu pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam jangka masa yang panjang dengan mengurangkan kos tenaga dan meningkatkan kecekapan. Akhir sekali ialah inovasi dan peluang perniagaan. Dengan peningkatan penggunaan sumber-sumber alternatif boleh memberikan peluang baru dalam inovasi dan perniagaan dengan peningkatan permintaan untuk teknologi dan peralatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga alternatif. Penggunaan sumber-sumber tenaga alternatif juga boleh mempengaruhi sektor-sektor lain dalam ekonomi. Sebagai contoh, peningkatan penggunaan kenderaan elektrik dapat membuka peluang baru dalam pembuatan bateri, penyebaran stesen pengisian elektrik dan pembangunan teknologi kenderaan elektrik. Seterusnya, kita beralih pula kepada subtopik berikutnya iaitu pandemik COVID-19 kepada ekonomi Malaysia dan juga global. Sebelum itu, mari kita imbas kembali apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan COVID-19. Jadi COVID-19 adalah satu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang juga dikenali sebagai SARS-CoV-2. Ia mula merebak pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China sebelum menjadi pandemik global. Gejala biasa termasuklah demam, batuk, kesesakan pernafasan, kehilangan daya bau dan rasa, dan keletihan. Penyebarannya berlaku terutamanya melalui titisan pernafasan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin atau bercakap. Langkah-langkah pencegahan termasuk memakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan mencuci tangan dengan kerap. Vaksin COVID-19 telah dibangunkan dan diperkenalkan dalam usaha untuk mengawal penyebaran penyakit ini. Walaupun banyak memberikan kesan kepada kesihatan manusia, COVID-19 juga turut memberikan kesan kepada ekonomi Malaysia dan juga kepada ekonomi global. Antaranya, memberikan kesan kepada sektor-sektor ekonomi. Jadi, biar saya mulakan dulu dengan sektor pelancongan. Jadi, sektor pelancongan merupakan sumber ekonomi yang paling penting di Malaysia. Malaysia ni yang seperti yang kita tahu ada pelbagai jenis tarikannya yang tersendiri. Negara kita ni kaya dengan tempat-tempat tumpuan pelancong luar dan dalam iaitu seperti pantai, tasik, pulau, bukit dan gunung ganang. Contohnya seperti Pulau Langkawi dan juga Pulau Redang. Jadi tempat-tempat ini terlibat dalam ekonomi pelancongan Malaysia kerana pendapatan yang terhasil dari caj-caj untuk penginapan, pembelian di kedai-kedai seperti kedai cenderahati dan kedai makan dan juga pengangkutan serta pelbagai lagi perkhidmatan dilakukan di tempat-tempat sebegini. Namun, semuanya berubah selepas berlakunya COVID-19 yang mana berlaku kerugian yang cukup tinggi kerana penurunan jumlah pelancong domestik dan juga antarabangsa. Ini kerana pihak kerajaan telah memberikan arahan supaya melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau yang kita kenal sebagai PKP untuk menghadkan jumlah orang-orang yang akan keluar rumah bagi memutuskan rangkaian COVID-19.
Jadi apabila PKP ini dilaksanakan, maknanya perjalanan keluar masuk negara maupun keluar masuk negeri disekat yang akhirnya akan menjejaskan agensi pelancongan. Kita juga perlu ingat bahawa di bawah sektor pelancongan ini ada ramai pekerja-pekerja yang akan turut sama terjejas kerana mereka ini boleh kehilangan kerja disebabkan kerugian yang ditampung oleh syarikat-syarikat pelancongan. Bukan setakat negara kita, tetapi juga hal yang sama berlaku kepada negara-negara lain. Seperti dalam satu rataan akhbar utusan Malaysia ada menjelaskan bahawa sebanyak 1.6 juta orang hilang kerja dalam sektor pelancongan Asia. Contohnya, di Filipina, pekerjaan dalam industri pelancongan berkurangan sebanyak 28%, di Thailand 20%, Vietnam 18% dan Mongolia 17%. Seterusnya beralih pula kepada sektor yang kedua iaitu sektor penghilangan. Sektor ini juga penting kepada Malaysia kerana membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Contohnya pekerja pengeluaran atau pekerja kilang, jurutera, pengurus operasi kilang, pengurus kualiti dan pengurus keselamatan dan kesihatan dan juga pekerja. Tetapi semuanya berubah selepas berlakunya COVID-19. Senasib dengan sektor pelancongan, sektor penghilangan turut mengalami kemerosotan yang mana Malaysia ini kebergantungan bahan mentah banyak diambil daripada negara China. Tapi negara China itu sendiri menghadapi krisis yang sama dalam sektor ini kerana sekatan COVID-19 dan permintaan global yang lemah. Tambahan pula, China pernah berdepan dengan satu tunjuk perasaan besar-besaran terhadap dasar sifar COVID-19 yang dilaksanakan Presiden Xi Jinping yang menyaksikan beberapa bandar utama dikenakan perintah berkurun ketat. Seterusnya, kita beralih kepada sektor yang terakhir iaitu sektor pengangkutan. Dalam sektor pengangkutan di Malaysia, berlaku kemerosotan permintaan terhadap pengangkutan awam disebabkan wujud kebimbangan rakyat mengenai risiko jangkitan. Penetapan norma baharu seperti penjarakan sosial juga telah mengehatkan jumlah penumpang bagi setiap perjalanan. Tetapi selepas PKP ini dilonggarkan, jumlah pengguna pengangkutan awam mula menunjukkan peningkatan. Namun, jumlah ini masih berada pada kadar yang rendah berbanding kadar penumpang biasa sewaktu COVID-19 belum melanda. Jadi, jumlah penumpang ini masih rendah kerana hanya sebahagian masyarakat yang kembali kepada norma yang lama seperti orang yang bekerja di pejabat. Manakala, sebahagian lagi masih duduk di rumah dan menjalankan gaya hidup norma baharu iaitu secara di dalam talian atau lebih dikenali sebagai online. Contohnya di sini ialah pelajar-pelajar sekolah kerana sekolah diarah tutup ketika wabak ini melanda. Penutupan sekolah ini sekaligus menjejaskan pengusaha bas sekolah. Malah, Gabungan Persatuan Bas Sekolah Malaysia ataupun GPBSM pernah menjangkakan bahawa sebahagian besar pengusaha bas di seluruh negara mungkin akan gulung tikar sekiranya penularan COVID-19 berterusan dan PKP dilaksanakan dalam tempoh yang lebih lama. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai kesan ekonomi pandemik COVID-19 di Malaysia. Seperti yang anda kita tahu, COVID-19 memberikan kesan yang besar terhadap ekonomi Malaysia, termasuk penurunan nilai ringgit Malaysia dan penurunan keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK. Wabak ini juga memberi kesan yang buruk kepada beberapa sektor utama, termasuk sektor hiburan, pasar, peruncitan, perhotelan dan pelancongan. Selain kekurangan barang dan perkhidmatan, banyak bisnes terpaksa membiasakan diri dengan konsep penjarakan sosial serta perintah berkurung yang mempengaruhi operasi dan pendapatan mereka. Pandemik ini juga menarik perhatian terhadap keselamatan di tempat kerja dan eksploitasi pekerja migran yang bekerja di industri. Kesan COVID-19 yang pertama terhadap ekonomi di Malaysia ialah hiburan dan rekreasi.
Pada 22 Jun 2020, Menteri Kanan iaitu Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa program teater dan acara langsung lain akan dibenarkan untuk dibuka semula mulai 1 Julai dengan had sebanyak 250 orang. Manakala pada 10 Julai, Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa pusat hiburan keluarga termasuk arkid permainan, pusat karaoke, pesta hiburan dalaman, pusat hiburan kanak-kanak dan gimnasium kanak-kanak dapat beroperasi semula mulai 15 Julai. Namun begitu, disko, pub dan kelab malam belum dapat dibuka lagi. Berikutan gelombang baharu wabak pada Oktober 2020, pihak Persatuan Pameran Filem Malaysia (MAFA) mengumumkan bahawa mereka akan menutup sementara semua pawagam di Malaysia mulai 2 November untuk mengekang penyebaran COVID-19. Selain itu, kegiatan pasar juga terjejas. Berikutan perhentian operasi Bazar Ramadan, banyak peniaga Malaysia telah menggunakan platform dalam talian seperti WhatsApp dan Facebook untuk menjual produk mereka pada akhir April 2020. Manakala pada 7 Jun 2020, Datuk Bandar Kuala Lumpur Nur Hisham Ahmad Dahlan mengumumkan bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan membenarkan pasar terbuka, pasar pagi, pasar malam dan bazar dibuka semula secara berperingkat dalam peralihan selamat fasa kedua pada 15 Jun. Seterusnya ialah pembelian panik dan kekurangan barangan asas. Dengan peningkatan kes serta kesedaran masyarakat terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh virus telah menggalakkan pembelian topeng, pembedahan dan pembersih tangan yang terjual secara laris dalam waktu singkat. Bandar-bandar di Malaysia seperti Johor Bahru dan Kota Kinabalu melaporkan kekurangan topeng pembedahan, sementara syarikat pembersihan di Shah Alam melaporkan permintaan pembersih tangan yang lebih tinggi disebabkan wabak tersebut. Selain itu, ada juga laporan bahawa beberapa farmasi dan peniaga menjual topeng dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang terkawal yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia yang boleh menyebabkan denda hingga RM10,000. Ini juga merangkumi laporan mengenai sebilangan orang yang ditipu oleh individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan daripada situasi pandemik dengan jumlah keseluruhan 501 kes penipuan yang melibatkan kerugian berjumlah RM3.5 juta yang dilaporkan sepanjang tempoh PKP mengakibatkan penangkapan 37 orang penipuan. Walaupun dengan kekurangan topeng di negara ini, dengan kedua-dua pihak farmasi dan pembekal berjuang untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat, Kerajaan Persekutuan telah memberi jaminan bahawa bekalan topeng akan diisi semula dengan sejumlah 10 juta topeng untuk memasuki pasaran Malaysia dalam masa terdekat. Seterusnya ialah pelancongan juga terkesan akibat daripada wabak COVID-19. Malaysia selaku destinasi utama bagi pelancong dari China mengalami penurunan mendadak kedatangan pelancong dari negara itu akibat wabak, dengan industri pelancongan paling banyak terkesan dengan kerugian sebanyak RM3.37 bilion setakat Mac 2020. Negeri-negara Malaysia yang bergantung pada sektor perjalanan dan menjadi tumpuan pengunjung China seperti Johor, Melaka, Pulau Pinang dan Sabah adalah antara negeri-negeri yang paling teruk terjejas, dengan tempahan hotel dan gerai makanan melaporkan kerugian besar dalam perniagaan. Hal ini memaksa negara-negara untuk mengalihkan tumpuan mereka ke pasaran dari Asia Tenggara berikutan penurunan pelancong China. Di sebalik kerugian besar yang ditanggung oleh perniagaan pelancongan, sejumlah orang Malaysia telah menyuarakan kebimbangan terhadap penyebaran virus dan mendesak larangan pelancong dari China ke negara itu dengan sekitar 149,000 orang yang menyokong panggilan. Akhir sekali ialah keselamatan tempat kerja dan pekerja migran. Pada akhir Disember 2020, Menteri Sumber Manusia Saravanan Murugan mengumumkan bahawa Kementerian Sumber Manusia akan melancarkan aplikasi multibahasa baharu untuk membolehkan pekerja domestik dan asing memberitahu pihak kerajaan mengenai majikan yang menyediakan tempat tinggal yang tidak mencukupi dan tidak mengikuti tata cara operasi standard pairwise sementara melindungi identiti mereka. Pada 28 Disember
Kementerian Sumber Malaysia mengesahkan bahawa pihaknya mengemukakan 30 tuduhan terhadap Kilang Sarung Tangan Brightway Holding dan 2 anak syarikat di Selangor atas tuduhan melakukan kesalahan di bawah Atas Piawaian Perumahan dan Kemudahan Minimum Pekerja 1990 Akta 446 berhubung kepada keadaan perumahan pekerja yang tidak bersih. Seterusnya, kita lihat kesan pandemik COVID-19 kepada sosial kepada umat Islam. Jadi dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini, yang semakin hari semakin bertambah kes baharu yang mana pada 26 Ogos 2021, Malaysia mencatatkan sebanyak 24,599 kes harian dan jumlah kes keseluruhan sudah mencecah angka 1,640,843 serta jumlah kes kematian yang dilaporkan adalah sebanyak 15,211 kes. Masyarakat Islam seharusnya mengambil iktibar di atas setiap kejadian yang berlaku, redha dan terus bersabar dalam menghadapi ujian. Menambahkan amalan ibadah terhadap Allah SWT adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta kepadanya. Antara amalan ibadah yang dapat dilakukan oleh masyarakat Islam ketika menghadapi COVID-19 adalah mempelajari ilmu agama, menjaga dan memperbaiki ibadah wajib seperti solat fardu, puasa, menambahkan amalan ibadah sunat seperti solat sunat, puasa sunat, memperbanyakkan amalan membaca Al-Quran, berzikir serta bersedekah. Jadi kesannya dari segi solat berjemaah ialah seperti mana kita tahu, solat jemaah yang didirikan di masjid adalah yang paling baik dan lebih utama kerana ia menghidupkan dan memakmurkan rumah Allah SWT. Namun begitu, solat berjemaah tidak khusus dilaksanakan di masjid sahaja. Ini dapat dikaitkan dengan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Islam ketika pandemik COVID-19, iaitu kekangan untuk menunaikan solat berjemaah di masjid. Dalam tempoh PKP 1.0 dan PKP 3.0, kerajaan tidak membenarkan solat jemaah dilaksanakan di masjid dan aktiviti solat dihadkan kepada AJK masjid dan surau sahaja. Ianya tidak dapat diteruskan disebabkan oleh norma baru yang ditetapkan oleh kerajaan, iaitu penjarakan physical distancing. Walau bagaimanapun, ianya tidak dapat menghalang masyarakat Islam untuk solat berjemaah kerana setiap Muslim seharusnya menggunakan peluang ini dengan sebaiknya dan menunaikan solat berjemaah bersama keluarga di rumah masing-masing. Di samping itu, ia dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Seterusnya, kesannya dari segi puasa. Suasana berpuasa di bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijrah sudah semestinya tidak sama seperti puasa tahun-tahun sebelumnya. Ibadah sunat ketika bulan puasa seperti solat tarawih, iktikaf, qiyamul tadarus Quran, bersahur dan berbuka puasa tidak dibenarkan dijalankan di masjid kerana masyarakat Islam tidak dibenarkan untuk berkumpul di tempat-tempat awam, termasuklah masjid dan surau. Walau bagaimanapun, ibadah sunat seperti solat tarawih masih lagi boleh dilakukan secara berjemaah bersama keluarga di kediaman masing-masing di majlis, dan majlis tadarus Al-Quran pula boleh dilakukan secara dalam talian melalui platform-platform yang tersedia. Manakala aktiviti di bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijrah dapat dijalankan semula secara berperingkat dengan pematuhan sepenuhnya kepada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan serta bersesuaian mengikut ketetapan pihak berkuasa agama negeri dengan penjarakan fizikal, pematuhan SOP. Di samping itu, masyarakat Islam juga digalakkan untuk melakukan puasa-puasa sunat yang dianjurkan dalam Islam. Jadi, kesan yang terakhir ialah dari segi haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah tidak dapat dijalankan disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan ibadah umrah sudah digantung sejak Mac 2020. Manakala masyarakat Islam di Malaysia dan juga di negara lain tidak dapat menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 kerana kerajaan Arab Saudi hanya membenarkan jemaah dalam kalangan rakyat Arab Saudi dan warga negara luar yang sudah berada di negara tersebut sahaja dengan jumlah yang terhad. Ianya diputuskan bagi memastikan ibadah haji yang bermula pada bulan Julai 2020 itu dilakukan dengan selamat ketika pandemik COVID-19. Kira-kira 1,000 jemaah dibenarkan menunaikan ibadah haji dengan SOP yang ketat, antaranya mengamalkan penjarakan fizikal selain menempatkan pasukan perubatan di lokasi berkenaan. Musim haji yang biasanya menyaksikan lebih daripada 2.5 juta umat Islam melakukan perjalanan ke Mekah dikurangkan untuk pertama kalinya dalam sejarah moden disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Maaf jika ada kesalahan atau tutur bicara. Kami ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar. Sekian, terima kasih.